Amin ya rabbal alamin. Baik. Okey, Ustazah mula ya. Kita sambung yang hari tu, yang minggu lepas, kita berhenti dekat jam. Okey, untuk tajuk isim, fa'il, kemudian ada tajuk nombor, kita dah selesai. Ada masalah? Ada. Tak ada boleh insya-Allah. Baik sekejap. Okey. Kita sambung dekat tajuk jam. Yang ini Boleh nampak Boleh. Okey Fahmi, insya-Allah untuk jam. Ada masalah tak pada jam? Biasa kan murid-murid ni dia ada masalah dekat jam ni, tapi sebenarnya masalah dia tu tak adalah bom besar. Apa Ada. masalah pada jam? Kalau dekat Pasal jarum Mhm. dengan nama ni. Dengan nama tu. Ah. Okey. Jam ni masalah dia kalau pada calon yang pertamanya dia tak hafal. Itu je sebenarnya. Kalau hafal, insya-Allah tiada masalah. Yang keduanya, dia ada pertukaran kan. Maksudnya kalau masuk dekat illa tu, dia dah keliru dah. Sebabnya dia ada tambah tolak dekat situ. Kalau dekat illa tu kan. Tak apa, kita go through satu-satu. Kita tengok satu-satu. Saya akan tunjuklah sampai Fahmi boleh buat untuk jam insya-Allah. Okey Seperti yang dalam nota Fahmi tu, macam ni sama kan dengan yang ini kan? Okey, jam ni dia ada 3 benda yang kita kena tahu. Yang pertama, kita kena tahu baca jam. Jam apa jam bulat ni? Sebabnya dalam peperiksaan UPKK, dia akan banyak guna jam yang bulat ni. Kita panggil jam analog lah. Okey, kena tahu baca sebab dia pakai, satu dia pakai sistem darab 5 kan. Sebab kita baca jam ni 5, 10, ni 5, 10, 15 kan. Itu kena tahulah. Yang kedua, kena tahu kedudukan jarum panjang dan jarum pendek. Jarum pendek adalah jarum jam, pukul 1, pukul 2, pukul 3 sampai pukul 12. Dan jarum panjang tu adalah jarum minit kan. Minit ni kalau dalam silibus kita ni UPKK, silibus awak lah, kawan-kawan awak semua, okey, dia ada 7 sahaja minit yang kena hafal. Berbanding dengan adik-adik baru ni, adik-adik kita bawah kita ni, dia banyak sangat dia punya minit tu lagi banyak daripada kita. Okey, jadi dia ada 3 benda. Satu, kena tahu baca jam. Kedua, kena tahu jarum panjang. Maksudnya kena hafal lah juga jarum panjang, jarum pendek. Jarum pendek. Yang kedua, jarum pendek. Kena hafal perkataan pukul 1, pukul 2 sampai pukul 12. Dan yang ketiga, kena hafal jarum minit, jarum panjang tu. Minit-minit dia ada 7. Kalau untuk kita ada 7 minit yang kita kena hafal. Okey. Baik. Sebelum tu Ustazah nak tanya, dah hafal belum yang ini? Ni. Ni kan. Pukul 1, pukul 2, pukul 3 sampai pukul 12 tu hafal dah? Belum. Nampak? Dia sebenarnya itu. Dia kalau masalah hafalan tu tak ada, insya-Allah macam mana soalan jam pun kita pasti boleh buat. Okey? Baik. Jadi, Fahmi kena start sekarang untuk ingatkan ni bacaan jarum pendek dan juga jarum panjang ni. Maksudnya hafal dia punya perkataan tu supaya nanti bila dapat soalan kita boleh buat. Okey? Kemudian kita tengok satu-satu dulu Ini jam. Baik, ini jam kita lah. Jam bulat ni, jam analog ni, okey. Pertama tadi kita kena hafal ni, dia punya jarum pendek iaitu pukul 1, pukul 2, okey. Ini nanti kejap lagi kita akan tengok baliklah. Sekarang ni Ustazah nak terangkan jam ni dia kalau dalam Arab dia terbahagi kepada 2, dia punya pembahagian nak guna minit tu. Yang masalah sekarang adalah minit. Kan, betul tak? Pembahagian minit. Ustazah mungkin akan sengit-bengit lah Ustazah punya garisan ni. Okey, kita belah. Maaf lah dia macam ni lah. Kita belah dia jadi 2. Nampak dia ada belah kanan. Ini kanan. Yang ini belah kiri. Kan, ni dulu kena tahu. Ni pun kena tahu lah ni. Okey, kanan. Kanan ni dia akan guna apa untuk minit? Dia akan guna perkataan wa. Ini kena faham. Wa. Kalau di sebelah kiri, kita akan guna perkataan apa untuk menyambung minit tu? Ila. Illa. Ini dah tahu. Wa ni maksud dia dan. Kalau dekat wa, insya-Allah tiada masalah. Calon dia biasa ni kat wa ni dia tak ada masalah. Dia masalah dia bila dia masuk perkataan illa ni pada minit jam tu.
Okey. Baik, kalau sebelah kanan daripada pukul 1 ni sampai pukul 6 ni semua dia akan guna war. Dan jawapan kalau nak cari memang mudah sebab dia terus saja. Okey. Yang masalah apabila jarum minit itu berada di sebelah 7, di nombor 7 sampai nombor 11 ni, sebab dia ada perkataan illa. Okey, kita tengok dulu untuk 12 minit dia apa dalam bahasa Arab? Tamaman. Allah, minta maaf. Tamaman. Tamaman tu senanglah. Tamaman tu adalah tepat kan? Tulis dekat situ tepat. Tamaman. Tamaman tepat. Kalau pukul 1 tepat, al-wahidah tamaman. Senang. Yang ni senanglah. Yang ni mudah. Mudah nak cari. Kemudian, okey. Yang ini, 15 ni. 15 apa? Yang ni 15 kan? Kalau dalam jam 15. 15 apa dalam bahasa Arab? Ar-rubu'u. Okey. Warubu'u lah sebab ni kita kata wa kan. Ustazah akan tulis dia punya perkataan tu dulu tanpa masukkan wa dan illa. Okey, ar-rubu'u. Kemudian minit yang ke-20 pun kita kena tahu yang ke-20 as-sulusu. Macam ni jam kita. Kemudian yang 6 ini minit yang ke-30 an-nisfu. Ustazah tak tulis dulu Ustazah tak masukkan lagi dua tu. Kena tengok. Yang ini 3 dengan 9 ni dia sebaris saja. Yang ini pun ar-rubu'u juga. Kejap. Okey, nak bagi kita ingat ni. Murid dia ingat, calon dia ingat ar-rubu'u tu, tapi bila illa tu dia tak ingat dah. Bila masuk illa rubu'u tu dia tak ingat dah. Dia sama je, kedudukan sama saja. Yang 4 dengan 8 ni pun sama. Okey, yang ini as-sulus, yang ini pun as-sulus juga. Macam ni. Okey. Bila masuk wa, dekat sini bila masuk wa dia jadi 15. Maksudnya dan. Wa dekat sini maksud dia dan. Okey. Dan 15 minit. Dan 20 minit. Dan 30 minit. Ada lagi satu kat sini kan. Ini apa? Khamsah daqa'iq. Khamsah atau khamsu. Okey. Dekat sini, ini 20 betul? Betul. Betul tak 20? Ini 20 sama. Perkataan sulus dengan sulus ni maksud dia sama 20. Tapi bila masuk illa ni maksud dia apa? Illa. Maksud illa ni kena tahu kat ni. Illa ni maksud dia tolak. Ini senang nak faham Illa ni maksud dia tolak. Okey, mudah nak faham tolak. Maksud illa tu maksud dia tolak ataupun dalam bahasa lainnya, dalam pengertian lain dia maksud dia kecuali. Tapi kecuali tu macam keliru kan. Jadi bahasa mudah dia illa tu maksud dia tolak. Jadi illa dekat sini ini 20 sama dengan ini wasulusu tu 20 minit dan 20 minit. Bila masuk illa dia akan jadi tolak 20 minit. 1 jam ada berapa minit? 1 jam ada 60, betul tak? Jadi 60 minit tu tadi tolak dengan 20 minit dia jadi berapa? Jadi 40, betul tak? Jadi dekat sini illa sulus ni barulah kita kata satu perkataan illa sulus ni dia jadi 40 minit. Sebab dia tolak 20 minit. Sama dengan ini bila dimasuk illa dia jadi tolak 15 minit. Sebab rubuk ni sahaja 15. Bila masuk illa dia jadi tolak 15. Jadi bila tolak 15 minit daripada 1 jam dia jadi 45. Jadi perkataan illa rubuk ni adalah 45 minit. Dia sama je. Nampak tak? Faham tak maksud Ustazah ni? Rubuk dengan rubuk maksud yang sama, 15. Tapi bila masuk wa, dia jadi dan 15. Bila masuk illa, dia jadi tolak 15 sama dengan 45. Sulus dengan sulus maksud dia sama, 20. Tapi bila masuk wa, di sebelah kanan, dia jadi dan 20 minit. Di sebelah kiri, dia masuk illa, dia akan jadi tolak 20 minit. Jadinya 40 minit. Itu yang pertama. Itu. Kemudian yang ini, yang 10 ni, khamsu. Okey, tolak 5 minit. Jadi 50 minit. 60 minit tolak 5 minit. Jadi tolak 50 minit tak. Ialah 10 minit. Jadi 50 minit. Illa khamsu ke illa asyara ni? Illa asyara kan? Salah saya tahu. Illa asyara. Okey. Tolak 10. Jadi 50 minit dekat sini.
Jadi yang awak kena hafal ni berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5. Sebenarnya 5 saja. Sebab apa? Sebab yang ini dengan ini sama. Sama dengan sebelah ni kanan. Cumanya dia masuk illa. Jadi bila campur-campur jadi 7 lah. Cuma yang ini dengan yang ini dia perkataan sama kecuali depan wa dengan illa. Itu boleh Okey. Dan untuk wa tadi kita kata yang di belah kanan ni dia senang sebab jawapan dia terus saja. Asalkan kita hafal yang ini dan kita tahu rubu' itu 15, sulus itu 20, nisfu tu setengah. Jadi jawapan dia bila kita cari dalam soalan tu sama je. Maksudnya mudah terus saja. Kecuali kalau illa, illa ni dia ada formula dia. Kat sini saya ada bagi formula dalam nota tu, saya ada tuliskan satu formula. Kalau kita dapat soalan-soalan begini, macam mana nak jawab? Nak jawab illa tu. Jika sekiranya kita diberikan soalan dalam bentuk gambar, gambar macam gambar jam lah. Kemudian dia minta kita pilih perkataan. Contoh dalam alif ba jim dal dia minta kita pilih perkataan jam tu, ataupun dia minta kita tulis ke perkataan, kita kena tambah 1 jam. Tambah 1 jam ni dekat mana? Dekat jam. Dekat jam dekat pukul 1, 2, 3 tu lah. Kena tambah 1. Sekejap lagi tengok macam-macam nak buat. Kemudian kalau dia minta kita tukar daripada perkataan, dia bagi kita perkataan, dia minta kita lukis jarum jam ke ataupun dia minta kita cari jam ke, kita kena tolak 1 jam daripada jam 1, 2, 3 tu untuk cari jawapan. Ini terpakai hanya untuk illa sahaja. Tapi kalau untuk wa tiada masalah, terus saja cari jawapan. Okey, ini untuk illa. Okey, ini formula ni bagi soalan-soalan yang kerap kali keluar. Okey, dan memang macam tu pun cara nak cari jawapan dia lah. Kita tengok contoh soalan Baik, yang ini. Allah, ni apa benda pula ni? Sekejap dia berdouble pula. Boleh nampak tak ni? Sekejap ya. Boleh faham tak setakat ini? Siapa Fahmi? Yang ni ada pada kertas awak tak yang ni? Ada. Ada kan? Okey. Kita akan selesaikan soalan yang ni dulu 33 ni. Tengok, ini antara tips untuk jawab soalan jam. Tengok jarum panjang dulu. Maksudnya minit dulu. Setiap kali dapat soalan jam, tengok minit dulu. Maksudnya settlekan minit dulu. Dah settle minit, baru kita settlekan jarum pendek, iaitu jam dia. Sebab apa? Bila kita jumpa illa kan, soalan illa, kalau kita settlekan jam pendek dia dulu, nanti kita akan keliru. Macam mana kita nak tentukan betul ke tak betul jarum jam kita tu. Sebab dia ada tolak tambah nanti. Sebab itu kalau jam, kita settlekan dulu jarum panjang dia. Baik, soalan 33 ni. Yang ini jarum panjang dia dekat mana ni? Dekat 6. 6 tu apa kalau dalam bahasa Arabnya? Wanisfu. Wanisfu. Yang ini senang sangat. Yang ini biasa berada dekat bahagian alif. Bahagian alif ni dia dah ada jawapan. Kita jawab je satu jawapan yang tepat. Maksudnya cari jawapan yang betul antara dua ni. Ini senang kalau bahagian alif tu. Ustazah percaya insya-Allah kita boleh skor. Baik, 34 ni. Illa rubuh. Illa rubuh kan. Dah ada illa dekat sini. Dah kalau tak ada illa pun, kalau tak ada illa dekat sini, illa dia dekat pilihan jawapan, tahulah jarum pendek, jarum panjang itu dekat bahagian mana? Dekat bahagian kiri. Okey? Baik, yang ini mudah, tak ada masalah. Yang ini, nampak? Dia minta kita lukiskan jarum jam. Yang pertama, selesaikan dahulu jarum panjang. Jarum panjang tu mana? Yang inilah kan? Betul tak? Cuba Fahmi jawab yang nombor, yang inilah dulu 28 ni mudah. Cuba buat. Pukul berapakah itu? 6. Okey, 6. Lepas tu? Lepas tu 10. 10. Panjang pendek jarum pun kena perhati betul-betul Tak boleh dua-dua panjang, dua-dua pendek. Takut salah lah. Jadi lukis, bila dia suruh lukis tu, lukis elok lah. Cantik. Baik, nombor 27 ni.
Settlekan yang mana dulu? Yang Jarum panjang. panjang. Okey, jarum panjang dekat situ berapa? Nampak ada ilah. Bila ada ilah je dia mesti bahagian kiri. Kiri. Okey, jadi berapa tu 8. ilah? 8. Dia sebaris je, sebaris sama je. Dia 8. Sekarang ni kita nak kena cari jarum pendek. Jarum pendek dia kat situ berapa? 4. Okey. Jadi pukul berapa tu? 4. 4. 40. 4.40 betul ke salah? Yang ini memang selalu ada kesalahan. Kalau Fahmi jawab 4.40 kan, jawapan Fahmi nanti salah. Dekat sini, tadi kita tengok balik kita punya formula. Kalau dia bagi gambar, okay, dia suruh tukar kepada perkataan. Yang ini kita tambah 1. Kalau dia bagi perkataan, dia suruh kita lukis, maksudnya tukar kepada gambar lah. Kena tolak 1. 1 ni nak tolak dekat mana? Dekat jam. Ini formula untuk ilah. Baik, dekat sini dia bagi perkataan. Dia suruh kita lukis jarum. Maksudnya kena lukis gambar lah. Dia ada ilah. Jadi kena buat apa? Kena tolak 1 jam pada jam. Ar-Rabi'ah ni 4 tolak 1. Jadi jawapannya berapa? 3. Jadi jawapan dia adalah 3.40 ni. Ni 3.40. Kalau dalam nombor dia 3.40. Okey. Terjemahkan satu-satu. Ustazah terjemahkan. Pukul as-sa'ah ar-rabi'ah 4. Pukul 4. Ilah ni tadi tolak kan? Pukul 4 tolak as-sulus 20. Pukul 4 tolak 20 minit. Dia akan jadi berapa tu? 3.40. Okey, sebab 1 jam 60 minit tolak dengan 20 minit tu jadi 40. Jadi dekat sini pukul 3.40 atau lagi 20 minit nak pukul 4. Okey, kalau kita jawab pukul 4.40, tak betul tu. Sebab apa? Sebab dia ilah dekat situ tolak. Tolak kena balik pada jam. Okey, sebab kalau terjemah pukul 4 tolak 20 minit. Pukul 4 tolak 20 tak jadi 4.40, dia jadi 3.40. Macam tu. Ini untuk ilah dan paling mudahnya hafal yang ini. Ini formula dia. Gambar kepada perkataan kena tambah 1. Perkataan kepada gambar kena tolak 1. Tengok Ini dia bagi gambar. Gambar ni 3.40. Nak cari perkataan, awak kena tambah 1 pada jam. Jadi dia akan jadi rabi'ah. 3 tambah 1 ar-rabi'ah illa sulus. Tapi kalau dia bagi perkataan, dia suruh lukis jarum, kita kena tolak 1, jadi dia akan jadi 3.40. Boleh tak? Ini je formula dia. Okey? Buat lagi. Kita buat. Kalau yang macam ni mudah sangat. Okey, yang ini tak ada kot dekat kertas Fahmi. Ni Ustazah baru masukkan. Jadi Fahmi jawab soalan berdasarkan slide Ustazah. Okey, pertama sekali adalah settlekan jarum panjang. Baik, nombor 16 ni pukul berapa? 16. Jarum panjang. Jarum panjang dia apa tu? Settlekan yang panjang. Cari yang panjang dia. Sadisa tamaman. Okey, tak. Ni tamaman 16. Baik. Nombor 17. 17. Cari panjang. As-sadisa wa nisfu. Okey. Ini dia dah ada jawapan mudah sangat. Ini kertas 1 ni ataupun bahagian alif. Nombor 18. Okey, cari jarum panjang. Sadisa wa rubu'. Okey, warubu'. Okey. Warubu'u sebab apa warubu'u? Bahkan dia kat kanan. Dia belah kanan. Okey, itu kena tahu juga. Baik, yang ini dah settle. 19 jarum panjang. Illa rubu'. Asamina Ila illa rubu'. Samina ila rubu'. Okey. Samina ila rubu'. Nampak? Jarum pendek dia ni kat 7 ke kat 8? Dia bukan kat 8 ni, bukan dia dekat di tengah-tengah. Nampak? Tengah-tengah. Tengah-tengah dia tidak di 8. Sebab apa? Sebab Saminah
8 tolak 15. 8 tolak 15, 7, 45. Okey. Baik, nombor 20 ni tinggal satu saja. Yang mana? Al-Hadiyah Asyara ila Sulus. Ila sulus. Nampak jarum pendek dia dekat mana ni? Dekat tengah. Tengah. Dia bukan di 11, di tengah-tengah. Sebab apa? Sebab hadiah 11 tolak 20. Maksudnya lagi 20 minit nak pukul 11. Jadi 10.40. Okey? Macam tu. Boleh? Okey, lah yang ni buat yang ni pula. Yang ini nombor 21 ni tak yang ni pun tak ada rasanya dalam nota awak. Tak apa, buat dekat sini je terus. Yang ini pun mudah sebab apa? Sebab dia dah bagi jawapan. Kita kena cari dan letakkan saja pada tempat kosong yang disediakan. Yang ini berada pada kertas alif. Bahagian alif lah, bahagian alif kertas 1. Kertas 1 bahagian alif. Okey. Baik, nombor 21. Selesaikan minit dahulu. Jadi jawapannya yang mana ni nombor 21? Ila Rubuk. Illa 21. Ila 21 ni di bahagian kanan ni, kanan wa belah kiri illa. Ingat tu. Jangan lupa tu. wa Rubuk. Jadi ni rubuk. Okey, rubuk kan? Rubuk kita tolak. Pukul? Pukul Asaniyah. Okey, asaniyah. Okey, asaniyah pukul 2. Pukul 2.15. Ini mudah sangat ni. Tolak. Dah dapat jawapan, tolak jawapan yang kita dah jawab. Baik, nombor 22. Sila settlekan minit dahulu. Berapa minit dia ni? Belah kiri. Kalau Ila kiri apa? Ila apa tu? Rubuk. Ila rubuk. Ila Rubuk. Nampak? Dia sebaris dengan 3 tu. Okey, kecuali ila dengan wa saja beza dia. Baik, ni pukul berapa ni? Kita nak letak pukul berapa ni? Nampak? Ini dia bagi gambar. Dia bagi gambar, dia suruh tukar kepada perkataan. Kita kena buat apa? Tambah 1 jam. Tambah. Gambar kepada perkataan tambah 1 jam. Berapa tu? Al-Khamisah. Al-Khamisah. Okey. Al-Khamisah baru betul pukul 4.45. Baik, nombor 23. Selesaikan yang ni dulu. Berapa tu? Berapa tu Fahmi? Ila wa Sulus. Sulus. Sebab di belah kanan tu. Sulus. Minit dia? Minit. Dia punya. Al-Ashiratu. Okey, al-ashiratu. Okey, baik. Yang ini pula. Nombor 24 ni. Saya tekan yang ni dulu. Wa nisfu. Okey, an-nisfu. Jam? Al-Wahid. Al-wahidah. Baik, tinggal satu saja. Apakah ia? Ni, dekat mana ni? Belah? Kiri. Kiri. Kiri apa? Ila Ila Sulus. sulus. Okey, jadi jam dia pukul berapa tu? At-Tasi'ah. Atas ya. Dekat sini 8 ni. Ni 8.40. Tapi sebab dia gambar, nak tukar kepada perkataan, kita kena tambah 1. Jadi jawapan dia atas ya. Okey. 8.40 tukar kepada perkataan, tambah 1. Tapi kalau dia bagi perkataan, dia suruh tukar kepada gambar ni, kita kena tolak 1 pada jam. Macam tu je. Baru kita dapat jawapan yang betul. Okey, setakat ni boleh tak? Boleh. Boleh bila kita banyakkan latihan, insya-Allah tiada masalah. Yang penting kena hafal yang ini. Ni kena hafal. Okey, dengan dia punya minit. Minit ni ada wa, ada illa, kanan wa, kiri illa. Kalau wa straightforward terus saja jawab, tak ada masalah. Kalau illa, ada formula. Formula dia yang ini. Kalau gambar kepada perkataan tambah 1. Kalau daripada perkataan dia suruh lukis ataupun tengok gambar, kena tolak 1 jam. Tolak, tambah tolak. Gambar perkataan tambah perkataan, gambar tolak. Okey, macam tu. Kena ingat tu dan kena selalu buatlah. Lepas tu, kena hafal juga kedudukan minit ni sebab kalau kita dapat soalan macam ni, kena tahulah. Kena tahu letak mana minit, mana minit. Okey. Ataupun dia bagi gambar jam kan. Kemudian dia kosongkan yang ini, dia kosongkan yang ini, dia kosongkan yang ini, dia kosongkan yang ini. Dia suruh kita letak
Minit tu berapa tu minit dia? Jadi dekat sini rubu' war rubu'u. Kalau dekat sini rubu' juga tapi illa rubu'. Okey, dekat sini sulus kanan ni was sulus. Kalau dekat kiri sulus juga tetapi illa sulus. Okey, tetap kena hafal minit-minit tu. Sebab manalah tahu kan dia tanya kita minit sahaja. Jadi kena letak ataupun kena hafal minit tu. Okey? Boleh untuk jam. Jam kalau selalu buat latihan insya-Allah tak ada masalah. Ada soalan berkenaan dengan jam? Fahmi? Tak faham pasal perkataan dengan gambar kena tambah Oh, satu yang itu. lepas tu. Okey, Tak kejap faham. Tak faham yang tu, masih tak faham lagi Sekejap, Ustazah nak tunjuk soalan. Tapi kena stop sharing yang ini, nak tunjuk yang lain. Sekejap kita tunjukkan soalan terus. Tapi kita kena buka dulu. Ustazah ada bagi awak soalan hari tu kan? Soalan apa ya? Ada tak print sekali soalan? Ustazah ada bagi soalan dalam hari tu. Ada 2 kertas Ustazah bagi. Ada dapat tak? Nota Quran. 2 jam. Negeri mana? Itu soalan percubaan tu. Negeri Pahang. Pahang ya. Kejap kita tengok Pahang Yang itu ada jam rasa. Sekejap. Mana Pahang? Peperiksaan percubaan. Lepas tu Quran salah. Sekejap kena cari pula. Trial Pahang. Okey. Dah jumpa yang ini. Okey, Pahang ni ada jam tak? Cuba tengok dalam tu. Ada jam tak? Ada. Ada kan? Sekejap. Di mana jam? Okey, ada. Jom kita tengok. Buka yang bahagian jam tu. Kita nak tengok yang tu. Jawab sama-sama. Okey, nampak kan? Nampak. Yang ini dia suruh kita buat apa? Dia suruh kita uktub. Uktub maksudnya tulislah. Uktub ni Allah. Uktub ni maksudnya tuliskan. Okey, tuliskan as-sa'at fil faraghatil atiyah. Ni tulis. Ta'ala dah berdouble. As-sa'at ni jam. Maksudnya dia suruh kita tulis jam sahaja tu. Faraghat ni tempat kosong. Tempat kosong. Okey. Dekat sini dia bagi gambar. Yang ini mudah sangat ni. Okey, ini insya-Allah kalau hafal jam kita boleh jawab sebab mudah ni. Mudah now kalau kata orang Melaka. Sebab apa dia dah bagi minit. Kita kena cari jam sahaja. Cuba Fahmi jawab. Boleh? Boleh. Nombor 21 tu. Terus tulis jawapan. Pukul berapa ni? Dia dah bagi minit dah. Bila dah bagi minit, ni mudah sangat ni Fahmi. Pukul berapa tu? Pasal Lisa. Okay, asal Lisa. Tulis terus. Asal Lisa tamaman. Pukul 6 tepat. Bila tamaman tak ada masalah, teruskan saja jawab. Kalau kata dia minta kita lukis jarum, terus lukis saja sebab mudah. Dia tak ada tolak-tolak tambah, tak ada. Okey, baik. Nombor 22 ni. Pukul berapa tu jam dia tu? Yang ini tricky sikit ni. Pukul berapa tu? Atas si'ah. Atas si'ah. Baik, mari kita tengok kenapa di atas si'ah. Yang ini ada ini kita boleh guna tambah tolak. Baik sekarang Ini dia bagi gambar. Katalah dia suruh kita tulis. Dia tak bagi illa sulus ni. Dia tak bagi. Tasi'ah ni pun dia tak bagi. Dia suruh kita carilah perkataan dia. Maksud Ustazah yang tadi tu pakai formula tu adalah begini. Jika dia bagi gambar, gambar tu maksudnya gambar apa? Gambar jam. Okey, macam ni kan? Kita tulis dulu dekat situ. Pukul berapa ni? 9.40. Kalau dia bagi gambar, dia suruh kita cari atau tukar kepada perkataan. Okey. Makna kata kan yang ini tak ada ni. Bayangkan yang ini tak ada. Okey. Maksudnya dia suruh kita tulis lah tu. Tulis perkataan pukul berapa ini. Macam tu kan. Dia dah bagi gambar dah. Gambar kepada perkataan. Fahmi kena tolak. Tolak pula. Ni bukan tasi'ah ni. Ustazah salah nampak. Kalau tak ingatkan tadi, kalau kita tak buat macam ni, Ustazah pun salah. Ini bukan tasi'ah.
Betul kan kat situ? Ini asyirah. Kenapa Tapi asyirah? jawab pendek ni tak sampai lagi. Itulah sebabnya. Okey. Sekejap Gambar kepada perkataan kena tambah 1. Tulis dekat awak punya nota tu. Okey. Kalau perkataan kepada gambar, tulis kat situ tolak 1. 1 ni satu apa? 1 jam. Ini untuk ilah. Pastikan dekat situ tulis ilah Untuk ilah. Ini kita boleh guna formula. Kalau dia bagi gambar, tulis dulu pukul berapa dia punya jam tu. Ni tulis dulu 9.40. 9.40, kita tak boleh guna tasiah. Sebab apa? Sebab dia ada ilah. Bila ada ilah, tengok balik formula, gambar kepada perkataan tambah 1 jam. Jadi kita kena tambah pada 1 jam dekat sini ni. Dekat sini ni, Fahmi. Tambah 1. Berapa tu? Ni nak cari jawapan tau. Berapa tu? 10.40. Jadi dekat sini kita tak boleh tulis 9. 9 kita kena tulis 10. Kalau 10 as-sa'ah al-ashirah. Okey. Sebab dia ada ilah tu. Ilah kena tambah 1. Ingat, ilah kena tambah 1. Okey. Terjemahkan. As-sa'ah pukul. Al-ashirah berapa? 10. Ilah tolak. Sulus 20. 10 tolak 20 minit, dia akan jadi 9.40. Betul tak? Maknanya lagi 20 minit nak pukul 10. Dia belum pukul 10 lagi. Okay, dia 9.40 lah maksud dia. Okey. Dia tak ada soalan lain lagi lah yang berkenaan dengan ini. Tapi macam ni. Okey, macam ni cara dia nak cari jawapan. Katakan jam tu pukul ni cuba buat Kalau bulat sangat ni. Katakan minit dia dekat 50. Ni 10. Lepas tu minit dia 1, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, pukul pukul apa tu? 5 berapa tu? 50. Okey, cari jawapan dia dalam bahasa Arab. Tuliskan jam ni dalam bahasa Arab. 5.50 ni dalam bahasa Arab macam mana nak tulis? Selesaikan apa dulu? Selesaikan jawapan Minit. jawab. Minit dulu. Tulis minit dulu. Minit dia berapa tu? 5.50 tu berapa? Minit dia. Illa asyara daqa'iq. Okey, illa asyara daqa'iq kan? Okey. Baik. Sekarang nak cari 5 tu. 5 ke 6? 5. Ni gambar kan? Gambar kepada perkataan kena buat apa? Tolak. 4. Gambar kepada perkataan kena buat? Tolak 1 jam. Tolak ke tambah? Oh, tambah 1 jam. Tambah 1 jam. Jadi tambah 1 kat sini dia jadi berapa tu? 6. 6. Jadi 6 apa? Sadisah. Sadisah. Sebab apa? Sebab pukul 6 tolak 10 minit jadi 5.50. Baru betul. Jadi kalau jam tu 9, awak kena tukar kepada asyirah. Kalau jam tu 5, awak kena tukar kepada sadisah untuk dapat jawapan yang dia nak tu. Okey? Boleh Tapi kalau dibagi dalam bentuk perkataan, kan dia bagi ni, dia bagi perkataan sadisah illa asyara daqa'iq. Kita nak buat 6 ke nak buat 5? 6. Tak, 5. 5 lah. Sebab apa? Sebab perkataan kepada gambar. Suruh lukis jarum. Kena tolak 1. Nampak? Dia terbalik-terbalik je tu, Fahmi. Gambar kepada perkataan tambah 1. Perkataan kepada gambar kena tolak 1. Jawapan dia tetap 5. Betul tak? Betul.
Awak kena buat banyak latihan. Nanti sudah cari banyak latihan jam buat boleh. Okey, tapi macam tu. Formula ni kena hafal. Tak hafal formula yang ni susah nak buat. Okey. Satu lagi kena terjemah. Kalau terjemah ni biasanya kita risau calon dia tak dapat nak terjemah satu-satu. Jadi pakailah formula ini. Sebab dalam peperiksaan dia memang bagi gambar saja, gambar atau perkataan. Jadi mudahlah kalau kita tahu gambar nak tukar kepada perkataan, kita kena tambah 1 jam untuk ilah. Kalau dia bagi perkataan, dia suruh kita lukis gambar, kita kena tolak 1 jam untuk ilah. Dia jadi untuk ilah. Ilah ni je masalah. Kalau wa tak ada masalah. Ilah sahaja. Okey? Nampak tadi kita pun dah tersilap dekat sini. Kita tulis tasi'ah. Tapi jawapan tasi'ah tu salah. Tak betul. Sebab kalau kita tulis tasi'ah illa sulus, dia akan jadi pukul berapa tu? Pukul 8.40. Okey? Jadi 8.40. Bukan 9.40. 8.40. Okey, sebab ilah tu tolak, dia menolak, dia mengganggu jam tu, maksudnya tolak jam tu. Okey, Ashira tolak 20 minit. Maksudnya dia kena tolak untuk dapatkan jam yang sebenar 9.40. Okey? Boleh? Boleh. Okey, tak apa, nanti kita akan banyak latihan, boleh buat insya-Allah. Saya dah share balik semula yang tadi tu. Yang mana tu? Yang ini berhenti. Kalau faham, selamat kepada yang seterusnya. Kita buka. Kalau untuk yang seterusnya adalah adawatul istifham. Adawatul istifham. Ya, kata tanya. Adawatul istifham ni dia tak dia kena hafal. Dah hafal belum adawatul istifham? Maksud dia biasanya dia akan suruh kita tuliskan 5 adawatul istifham. Okey, macam tu. Adawatul istifham ni banyak soalan tuliskan atau isi tempat kosong ataupun gariskan jawapan yang betul. Yang ini nak tak nak memang kena faham ayat. Sebab itu dia jarang keluar. Kalau dia keluar pun banyak keluar pada tuliskan. Tuliskan adawatul istifham macam yang ada dalam kertas peperiksaan percubaan faham tu. Ada kan soalan ni kan? Tuliskan adawatul istifham. Tengok pada soalan nombor 41. Ada tak? 41 kertas faham tu. Dia tulis apa dekat situ? Uktub khamsah min adawatil istifham. Betul tak? Okey. Yang itu. Kalau kita hafal, bolehlah tulis. Tapi kalau kita tak hafal, susahlah kita nak tulis. Okey. Baik. Boleh? Yang ni hafal. Yang ni nanti saya akan terangkan sebab dia punya perbincangan dia panjang ni cara nak cari jawapan. Selain daripada kita boleh hafal perkataan yang dia beri, dia ada cara juga. Cuma panjang sikit lah. Yang ni saya mungkin akan masuk satu kelas lain yang khas lah. Kita teruskan kepada Ismul Isyarah boleh? Okey, Ismul Isyarah ada masalah tak? Tak ada. Tak ada kan? Yang ni senang sangat ni. Ismul Isyarah ni mudah insya-Allah. Okey. Yang ini cara nak cari jawapan dia dengan melihat kepada tanda. Apa tanda yang kita kena lihat untuk Ismul Isyarah? Yang inilah 3 ni. Jantina perkataan. Sebab bahasa Arab ni dia ada jantina. Perkataan lelaki dengan perkataan perempuan tu ada beza. Macam bahasa Melayu dia tak ada beza. Kita tak tahu nak bezakan pen. P-E-N, pen tu, dia tu jantina dia lelaki ke perempuan, muzakkar ke muannas kan. Tapi kalau bahasa Arab, qalamun, untuk pen tu, qalamun, kita tahu. Qalamun, dia berjantina muzakkar ataupun lelaki. Sebab apa? Sebab dia tidak ada ta marbutah. Jantina pada perkataan bahasa Arab berbeza pada adanya ta marbutah dengan tak ada ta marbutah. Ni paling obvious atau paling asas lah. Kalau dia tiada maka dia lelaki, kalau dia ada ta marbutah maka dia perempuan atau muannas. Itu yang pertama. Yang kedua kena tengok pada kuantiti. Kuantiti ni maksudnya bilangan. Bilangan atau jenis bilangan perkataan tu sama ada dia mufrad 1 atau dia 2, 2 ni musanna 2 ataupun dia banyak atau ramai lah. Kita sebut sebagai jamak kan, kalau pernah dengar kan, betul tak? Kalau mufrad dia ada tanda dia, kemudian baru tengok tanda. Kalau mufrad 1 dia ada tanda dia perkataan tu, kalau dia 2 dia ada tanda dia juga, dan kalau dia banyak dia ada tanda dia yang khas untuk dia juga. Daripada situ baru kita boleh guna
ismul isyarah atau kata tunjuk yang sesuai untuk letakkan pada perkataan tersebut. Nak sesuaikan pada perkataan. Ya? Eh? Kenapa? Tak ada apa tapi untuk peperiksaan, ya? Kalau 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 bukan tamarutah tapi dia perempuan juga ke? Kalau dia macam mana? Kalau dia bukan tamarutah tapi dia Yang macam ni tu ke? Macam ni tu ke? Yang bulat tu? Macam ni? Bukan, bukan. Yang ini lelaki. Dia mesti ta. Ta tu maksud dia ada titik. Gitu. Yang ini baru perempuan. Boleh cari contoh. Rasanya kalau yang biasa, kalau tak ada titik, jarang ada. Dia mesti ada titik. Kalau dia tak ada titik, dia bukan perempuan. Dia lelaki. Okey? Mesti ada titik. Contoh dia kat hazihi. Hazihi. Hazihi, okey. Mana tu? Ni, hazihi ni ke? Yang ini memang khas untuk perkataan ni. Okey, hazihi ni kata tunjuk. Okey. Yang perkataan biasa ismun kata nama. Perkataan kata nama kalau dia tidak ada ta marbutah, maksudnya tak ada titik kat ta tu, itu adalah muzakkar ataupun lelaki. Tapi kalau dia ada titik muannas tu, okey, perempuan tu, maka dia adalah muannas lah, perempuan. Kena guna kata tunjuk perempuan, hazihi dan tilka. Dan satu lagi kan untuk info kan, kalau peperiksaan sebenar, banyak soalan dia tanya yang mufrad, yang satu. Maksudnya yang ini. Yang ini, haza, hazihi, zalika, tilka. Banyak yang ini. Jarang-jarang ataupun sikit yang dua dengan yang banyak ni. Jadi, kalau untuk soalan ismul isyarah, Ustazah memang berharap mana-mana anak murid yang Ustazah ajar, dia kena skor. Kena skor lah sebab mudah. Dia bagi yang mufrad yang satu. Yang satu senang sangat nak buat sebabnya tengok pada ta dengan tak ada ta je. Tu je. Okey? Tahu kan? Kalau dua, apa tanda dia? Kalau banyak, apa tanda dia? Tahu kan? Tahu. Tahu. InsyaAllah mudah je, tak ada masalah. Kalau dia satu, kalau dia satu, lepas tu dia lelaki, dia tak ada ta marbutah. Kalau dia perempuan, dia ada ta marbutah. Itu je. Kalau dia dua, maksudnya dua pen, dua buku, dua beg. Kalau dia perkataan muzakkar, lelaki dia ada alif nun. Kalau perempuan dia tak alif nun. Kan, betul tak? Kalau dia ramai atau banyak, R ni ramai, B ni banyak. Okey, kalau lelaki pakai waw nun. Contoh kata ada 5 orang guru. Dia pakai waw nun. Kalau 5 orang guru perempuan, dia akan pakai alif ta. Macam tu. Ini terjadi untuk ismun atau kata nama. Okey. Kan? Guru, pelajar, pen, beg, buku. Itu semua kata nama. Okey? Kita buat soalan. Yang ni ada tak pada Fahmi? Ada. Ada kan? Cuba jawab soalan 31 sampai 35 itu. Saya bagi masa 2 minit jawab. Dia suruh kita buat apa ni? Uktub asma al-isyarah. Tuliskan kata tunjuk pada tempat kosong. Ini mudah dah ni. Sebab apa mudah? Sebab dia satu je. Dia tak ada tambahan huruf lain di belakang. Jadi kita kena tengok pada ta. Ada ke tak ada ta. Kemudian letakkan kata tunjuk yang sesuai dengan perkataan tu. Buat. Dah, siap ke? Belum. Kalau Ustazah punya video ni tersekat-sekat ke lagging ke bagi tahu sebab dia punya internet ni kurang. Sekat tu. Okey tak? Ada berhenti ke? Lagging ke tak kan? Tak. Okey, okey. Dah siap dah? Oh.
Dah. Okey, cuba jawab nombor 31 ni apa jawapan dia? Tilka. Okey, Tilka. Tilka nombor 31. Ini Eh, ini. hai. Ada tak? Nampak? Tak ada dekat mana? Nampak Tak. dah silap tu bukan Tilka tu salah tu. Dekat sini dekat sini. Fahmi cari dekat hujung tau, bukan di tengah, bukan di depan. Bukan. Dia di hujung. Jadi kitabun ni dekat hujung dia tu ada ta tak? Tak ada. Tak ada. Bila dia tak ada, maka perkataan ni lelaki. Bila lelaki tanda dia, dia tak pakai ta. Dan bila tak pakai ta, dia kena pakai haza ataupun apa satu lagi? Zalika. Dua-dua ni boleh sebab dua-dua ni lelaki. Jadi jawapan dia sama ada haza atau zalika. Salah satu. Tengok yang mana? Tengok yang hujung tau. Fahmi tengok yang hujung saja. Hujung tu maksudnya di akhir perkataan. Bukan dekat tengah, bukan dekat depan, bukan. Jadi di akhir. Jadi cuba buat balik semula. Dah. Okey. Buat nombor 32. 32 apa jawapan dia? Azhar. Tilka. 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 Okey. Sebab apa tilka? Sebagai ada tak dekat Ni belakang. ni yang belakang ni. Baik, nombor 33. Azhar. Okey. Sebab apa Hazar? Tak ada tak dekat Tak ada belakang. tak. Baik, nombor 34. Tilka. Okey. Ini 35. Azhar. Okey, Hazar. Sebab apa Hazar? Tak ada tak. Dia bukan ta ni Kalau ta ini bukan ta marbutah. Ini ta maftuhah, terbuka. Okey? Jadi kita bukan nak cari yang ta begitu tapi ta marbutah yang bulat tu. Sama ada bulat gini ataupun bulat gini. Yang ini dua ni. Baik, sekarang buat yang ini pula. Yang ini maksud dia apa ni? Betulkan. Bila dia kata betulkan, yang dia bagi tu semua salah. Kita yang kena betulkan, letak isim isyarat atau kata tunjuk yang betul bagi perkataan tu. Cara dia bagaimana? Sama, tengok hujung perkataan kata nama yang dia bagi. Kemudian betulkan. Soalan ni popular Fahmi? Maksudnya 2 tahun lepas dia masuk. Maksudnya tahun lepas dia masuk, tahun lagi satu dia masuk. Mana tahu kan tahun ni masuk juga. Jadi kena tahu macam mana cara nak buat. Okey, buat satu dulu. Hazihi kurunbun. Betul ke salah? Salah kan? Kenapa dia salah? Hazihi ni untuk lelaki ke Hazi. untuk perempuan? Hazihi Lelaki. ni untuk lelaki ke untuk perempuan? Perempuan. Betul tak? Haza yang untuk lelaki, hazihi untuk perempuan. Kurunbun ni ada tak ta marbutah? Tak ada. Tak ada. Jadi kita tak boleh guna hazihi, kena tukar kepada Azhar. lawan dia lah. Kena tukar kepada haza kurunbun. Baru betul. Baru sama-sama lelaki dengan lelaki. Yang ini lelaki dengan perempuan dia tak boleh. Kalau bahasa Arab dia tak boleh. Lelaki perkataan tu tak boleh bersama dengan perkataan perempuan. Tak boleh. Dia kena kalau perkataan depan lelaki, perkataan sebelah dia pun kena lelaki. Okey? Cuba buat nombor ni. 47, nombor 48, nombor 49. Buat. Dia dah bagi contoh. Kalau ada soalan yang bagi contoh kan, tengok contoh. Azhar tu dah betul dah kan? Umun ni apa umun? Umi apa tu? Umi apa umi? Oh, Umi emak kan? Jadi perempuan. salah lah dekat situ. Perempuan. Untuk perkataan emak, untuk perkataan kakak, umun, emak, ukhtun, kakak. Dua-dua tu kena guna perempuan punya sebab dua-dua tu perempuan. Walaupun ejaan dia tu tidak ada ta. Ada beberapa perkataan yang tak ada ta tapi perempuan kena guna kata tunjuk perempuan. Kenapa? Dah siap bagi tahu Okay.
Dah. Okey, cuba jawab yang itu. Nombor 47 tu berapa jawapan dia? Berapa jawapan dia? Apa jawapan dia? Zihi. Okey, hazihi. Kalau kita nak buat tilka boleh tak? Boleh. Sebab dia perempuan kan. Yang ni 48 Zalika. Zalika osfur. Osfur tu apa? Apa osfur ni? Ingat balik osfur ni dalam haiwan tu. Apa dia maksud dia osfur? Burung. 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 Yang 49 Tilka. okey, tilka. Faraulah tu maksud dia apa? Strawberry. Berry. Strawberry. Okey. Okey. Betul lah tu. Okey, betul, betul, betul. Yang ini pastikan balik tadi kalau dia tak ada ta, dia lelaki, kalau dia ada ta, dia perempuan. Okey, ismi isyarah mudah insya-Allah sebabnya dia gitu je tengok pada tanda. Okey? Baik, boleh. Tengok dekat soalan faham tu kejap. Ada tak soalan isim isyarah? Sekejap kita tengok dekat soalan faham Soalan faham. Tegur tengok soalan je boleh kita ulang kaji melalui soalan. Faham soalan isim isyarah. Tak ada tak? Tak ada kan? Tak ada. Tak ada. Bila tak ada tak apalah. Kalau soalan alif ba jim dal dia ada tak? Tak ada kan? Okey, tak ada. Baik, tak apa. Boleh lagi ke Ustazah nak sambung ni? Dia ada tajuk, kita ada dhamir yang berbaki dhamir. Kemudian tajuk jumlah. Okey, kemudian jawab petikan. Tu je lah antara tajuk yang ada yang tinggal. Boleh nak sambung ke berhenti dah? Sambung. Sambung. Sambung, okey. Kalau nak sambung, kita sambung dhamir ni. Sebab kita dah lepas isim isyarah, kita sambung dhamir. Okey? Okey. Baik. Dhamir hafal tak dhamir? Tahu tak dhamir ni apa? Hafal. Apa itu dhamir? Tak tahu. Tak tahu? Ad-dhamairu adalah kata ganti nama diri. Okey, ad-dhamairu tu plural dia. Maksudnya kata jamak dia. Kalau dhamir, kalau kata mufrad ataupun singular dia dhamirun. Dhamirun ni kata ganti nama diri satulah huwa, itu dhamir. Kalau ad-dhamairu yang 14 ni semua ni ad-dhamairu kita panggil. Maksud dia sama je, kata ganti nama diri. Okey. Yang ni kena hafal, dah hafal kan? Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antum antuna, ana nahnu. Dah hafal Kalau tengok dekat Ustazah punya nota tu, Ustazah ada bahagikan dalam table atau dalam kotak-kotak kan. Yang ini seorang mufrad, yang ini dua orang musanna, yang ini ramai jamak. Okey? Sebab setiap satu daripada dhamir atau kata ganti nama tu dia ada bilangan dia kan. Kalau seorang huwa, hiya, anta, anti tu seorang. Okey? Kalau dua orang huma dengan antuma itu dua orang. Kalau ramai hum, hunna, antum, antuna. Minta maaf lah ada bunyi. Okey, itu ramai. Okey. Ana tu seorang. Okey, nahnu tu boleh jadi dua, boleh jadi ramai. Okey. Tu kena tahu jugalah tu. Sebab nanti kita akan gunakan kuantiti tu dengan tanda yang ada pada perkataan sebelah dia nak cari jawapan. Nanti kita tengok macam mana cara nak jawab melalui soalan. Tapi sebelum tu saya tak nak kita nak bagi tahulah dhamir ini atau kata ganti nama diri dalam bahasa Arab ini. Sekejap Saya punya line ni dia tersekat-sekat tau. Dekat awak dia tersekat tak? Sebab sini hujan jadi dia punya line tu lambat. Boleh tak ada masalah line Okey.
Kalau untuk domir atau kata ganti nama diri bahasa Arab yang silibus UPKK kita ni, dia ada dua keadaan. Yang pertama, ini domir atau kata ganti nama dengan kata nama. Kita dah belajar isim kan? Isim tu apa? Isim tu adalah perkataan kata nama. Yang kedua, domir dengan fi'lun ataupun fi'il. Domir dengan kata ganti nama dengan kata kerja. Kata kerja ni perbuatan. Seperti makan, minum, menulis, membaca itu perbuatan. Jadi, kata ganti nama diri domir tu boleh bersama dengan kata nama dan dia boleh juga bersama dengan kata kerja. Okey? Kena tahu sebab nanti mudah bagi kita nak cari jawapan melalui tanda yang ada pada kata nama dengan yang ada pada kata kerja. Okey? Dan domir, kalau dia satu, dia punya sebelah dia tu, kawan sebelah, perkataan sebelah dia tu sama ada kata nama atau kata kerja tu pun mesti satu. Kalau kata ganti nama tu, domir tu dua, huma. Perkataan yang ada sebelah huma tu mesti dua juga. Dengan tanda dia apa? Tanda dia kena tahu. Jadi kita akan tengok tanda dia. Kalau perkataan domir yang dia bagi tu banyak, ramai, home, antum, kan ramai kan? Perkataan yang ada sebelah dia tu nanti, yang bersebelahan dengan dia mesti yang ramai juga. Sama ada kata nama atau kata kerja tu mesti ramai. Dan dia ada tanda dia lah untuk kita kenal supaya jawapan kita jawab nanti akan jadi betul. Okey, ini yang pertama lah. Kena tahu domir ada 14. Kemudian dia boleh terbahagi kepada dua. Satu dengan isim, satu lagi dengan fi'il. Okey, ini dengan isim dulu. Kita tengok domir atau kata ganti nama dengan kata nama. Isim. Okey, isim tu kata nama. Okey. Ini tanda-tanda yang saya cakap tadi. Tanda-tanda ni kena tahu. Sebab kalau kita tahu tanda, mudah kita nak jawab soalan. Untuk yang satu, biasanya yang satu ni huwa, anta, ana, hiya, anti, ana. Apa beza dia? Yang ni lelaki, yang ni perempuan. Kalau untuk satu, dia, minta maaf, kalau satu tanda dia tak ada apa-apa. Maksudnya pada perkataan itu tak ada tambahan huruf. Okey? Dan kalau untuk perempuan pula, kalau satu dia ada ta. Ini dengan isim dengan isim kata nama. Dia ada ta. Contoh, tengok dekat sini. Huwa ataupun anta talibun. Nampak? Kalau huwa, sebab huwa ni seorang, jadi talibun tu tak ada apa-apa. Tak ada tambahan huruf. Dia kata dasar dia je, talibun. Awak seorang pelajar. Awak seorang murid, lelaki. Kalau yang perempuan pula, hiya talibatun. Dia ada satu je, iaitu tamarbutah. Sebab apa? Sebab hiya tu seorang. Okey? Dia ataupun awak seorang murid perempuan. Gitu. Kalau domir itu dua, maksudnya dua orang, macam huma dua, antuma dua, nahnu boleh jadi dua orang, kami berdua, macam tu kan. Lelaki dan perempuan, dia ada alif nun. Contoh dekat sini kan, kalau dia dua, huma talibani, ada alif nun. Alif nun ni kena guna huma sebab dia dua. Mereka berdua, gitu terjemahan dia. Mereka berdua adalah murid-murid lelaki. Sama juga dengan perempuan, huma talibatani, ada ta dekat situ. Ta alif nun, tani. Mereka berdua, dua orang murid perempuan, macam tu. Tapi kalau ramai, dia akan guna waw nun untuk lelaki, hum, antum. Kalau perempuan akan guna alif ta, hunna, antuna. Okay? Macam inilah hum, mereka ramai-ramai tu ataupun mereka semua talibuna, murid-murid lelaki. Hunna, mereka semua pelajar perempuan itu pelajar perempuan. Ada alif ta yang menunjukkan dia tu pelajar perempuan yang ramai. Okey, yang ini yang Fahmi kena hafal. Tanda tu supaya kita punya domir betul dengan dia punya perkataan yang datang selepas dia. Okey? Yang ini ana seorang. Bila seorang dia tak ada apa-apa tambahan huruf lah. Kalau dia dua, kalau nahnu yang dua orang ada alif nun, nahnu yang ramai ada waw nun ataupun alif ta. Okey? Boleh ke ini? Faham tak? Takut pening pula banyak sangat. Boleh? Kita kena tengok soalan sebenarnya. Baru tahu macam mana nak jawab. Tapi yang pertama kena hafal domir lah. Kalau tak hafal domir memang susah. Okey, hafal tu bukan semata hafal tapi kita kena tahu mana yang satu, mana yang dua, mana yang ramai. Okey. Kalau yang satu huwa anta ana hiya anti ana.
Biasa dalam soalan untuk peperiksaan kan, dia akan tanya yang satu ni. Jadi, kuasai yang satu ni. Bila satu, dia tak ada tambahan huruf. Kecuali nak tengok macam mana jawapan dia, tengok pada ta, ada ta ataupun tiada ta. Okey? Boleh tak fahami yang ini? Boleh. Kita kena tengok soalan sekejap lagi. Okey, ada ni kan dekat awak, dekat kertas awak kan, ada kan? Ada. Okey. Baik. Nombor 6 ni mana jawapan dia? Hia. Kita tengok satu-satu Hia ni lelaki ke perempuan? Perempuan. Okey, perempuan. Berapa orang dia? Seorang. Seorang. Kalau perempuan seorang, apa tanda dia? Tambah buta kan? Jadi mana satu jawapan dia ni? Talibatun. Talibatun. Nampak? Dia mesti sama dengan sebelah ni. Seorang, yang ni pun kena seorang, yang ni pun seorang. Kalau talibun, Lelaki. lelaki yang apa? Seorang. Dia pakai apa ni kalau talibun ni? Ha? Dia tak pakai apa. Dia pakai domer apa? Domer. Kita akan pakai domer. Huwa, betul tak? Huwa kan? Huwa talibun. Kalau talibatani ni berapa ni? Dua. Lelaki ke perempuan ni? Perempuan. Sebab ada ta. Okey. Ini kita akan pakai domer apa ni? Hum. Hum ke huma? Huma. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Huwa seorang, huma dua, hum ramai. Hiya seorang, huma dua, hunna ramai. Okey? Baik, talibani ni. Ini dua juga sebab ada alif nun tapi dia adalah lelaki. Boleh guna huma tak? Boleh. Sebab huma ni sama. Huma perempuan, huma lelaki adalah sama. Sama juga dengan antuma lelaki, antuma perempuan sama. Dua tak ada masalah sebab dia pakai itu je, huma dengan antuma. Yang lain tu yang bertukar-tukar. Baik, nombor 2 ni, mana satu jawapan dia? Mana tanda kita nak tengok? Mana keyword? Satu lagi saya nak ingatkan kalau nak jawab soalan, kalau dah masuk isim isyarah, dah masuk domir, soalan-soalan tu kan, tengok keyword dalam perkataan. Maksudnya kata kunci lah. Kata kunci tu boleh dapat dekat mana? Dekat tanda yang ada pada perkataan. Sebab setiap perkataan tu mesti dia ada perubahan-perubahan huruf tu. Jadi dekat sini ada apa ni? Ada alif, alif ta. Alif ta ni untuk seorang ke, untuk dua ke, untuk ramai? Ramai. Ramai lelaki ke ramai perempuan? Perempuan. Ramai perempuan. Kalau ramai perempuan dia akan guna apa tu? Hunna. Hunna. Okey, hum ni untuk ramai lelaki. Anta untuk seorang lelaki. Huwa untuk seorang lelaki juga. Okey. Baik, nombor 7. Kata bertuma. Ini apa? Ini fi'il ni. Ini belum masuk kejap lagi Baik. Kita buat yang ni pula. Da' khattan, bila kata da' khattan kena garis. Tak boleh tak garis. Tak garis salah jawapan kita nanti. Jadi wajib garis. Bila da' khattan wajib garis. Huma talibatun ke talibani? Talibani. Taliban. Sebab apa? Huma ni Dua. Jadi Nak talibani. pakai. Ya, tak pakai ta. Okey. Hum? Hum berapa? Ramai kan? Jadi ramai lelaki ke ramai perempuan hum ni? Perempuan. Hum. Hiya, Lelaki. huma, hunna. Huwa, huma, hum. Okey, lelaki. Kalau lelaki pakai apa untuk ramai? Talibun. Talibun. Okey. Hunna taliba apa? Hunna ni ramai untuk perempuan. Jadi pakai apa kalau ramai untuk perempuan? Talibatun. Talibatun. Ani ni untuk dua. Okey. Ni untuk perempuan, ni untuk lelaki. Tu kena tahu. Itulah dia kata kunci. Cari yang itu. Kalau dalam perkataan kan cari yang itu. Bila kita boleh cari yang itu, maka insya-Allah jawapan kita akan jadi betul lah. Okey, boleh ke? Boleh. Jom kita ulang kaji yang ini. Kalau huwa anta ana, apa tanda dia? Lelaki. Lelaki, dia tak ada apa-apa tambahan. Kalau hiya anti ana? Tamar. Tambah buta.
Kalau yang musanna tu dua, huma, antuma, nahnu untuk lelaki apa tanda dia? Alif nun. Alif nun. Kalau huma, antuma, nahnu untuk perempuan? Ta alif nun. Tak alif nun. Kalau untuk jam'un, ramai, hum, antum, nahnu. Waw nun. Waw nun. Hunna, antuna, nahnu. Alif ta. Alif ta. Okey, ini kena hafal Ini untuk apa? Untuk domir dengan isim. Kata nama. Okey, boleh ke? Dah, boleh. Boleh sambung ke boleh berhenti? Dia macam ngantuk dia tu. Boleh berhenti. Boleh apa tu? Boleh berhenti. Boleh berhenti. Okey. Jadi malam ni kita belajar apa tadi, Fahmi? Kita belajar domir, lagi jam, jam. Okey, jam boleh? Dengan satu boleh lagi apa? istifham. Ada 4 kan? Jam, ada waktu istifham iaitu hafal. Kemudian ada ismul isyarah, kata tunjuk. Kena tengok kata tunjuk tu dengan dia punya tanda. Okey, lelaki perempuan. Kemudian domir. Domir ni domir yang pertama kita belajar ni. Domir dengan isim, dengan kata nama. Domir dan isim kena tengok pada tanda yang ada pada perkataan ataupun isim. Tanda-tanda dia yang macam ada kat skrin tu lah. Okey. Jadi minggu depan insya-Allah kita akan sambung domir dengan fi'il dan jumlah. Okey? Boleh? Boleh. Boleh. InsyaAllah nanti Ustazah akan bagi dekat ibu nota pula. Kuis-kuis boleh Fahmi cuba Okey, boleh? Boleh. Setakat ni ada soalan? Mungkin mana-mana yang tak faham ke? Tak ada? Okey. Baik, setakat ini dulu malam ni insya-Allah kita akan sambung. Itu sajalah, wallahu taala alam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Fahmi InsyaAllah sambung kelas seterusnya ya. Okey, terima kasih Fahmi. Assalamualaikum. Kita tutup dengan surah Al-As dan tasbih kafarah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'asr. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, syukran. Terima kasih Fahmi. Assalamualaikum. Ma'assalamah. Waalaikumsalam. Okey, terima kasih.